Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Kristina binti Marzuki. Ahli kumpulan saya iaitu Nur Diana Atirah binti Nordin, Nur Atila binti Muhammad Sofyan dan Nur Fatona Husna binti Ismail. Kami merupakan pelajar dari Universiti Sains Malaysia. Tajuk kajian kami adalah kegagalan pembinaan perumahan di Kampung Budi, Bacok, Kelantan. Pengenalan. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor dan kesan kegagalan projek pembinaan perumahan di Kampung Budi, Bacok, Kelantan. Data diperolehi daripada pendekatan kuantitatif iaitu mengedarkan borang soal selidik dengan menggunakan instrumen Google Form kepada 30 orang responden dan rujukan artikel. Antara faktor kegagalan pembinaan perumahan ialah tiada penyelenggaraan, tiada kontrak, ketidaksepadanan antara penawaran dan permintaan rumah mengikut lokasi dan masalah aliran kewangan syarikat pemaju. Manakala, kesan kegagalan pembinaan perumahan pula, risiko kesihatan seperti perbiakan yang medis, mengancam keselamatan penduduk setempat dan pembaziran sumber tanah. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Rumah mampu milik bermaksud rumah yang mampu dimiliki oleh isi rumah yang berpendapatan rendah seperti golongan B40. Mereka mampu milik ini merujuk kepada apabila mereka mampu memiliki rumah itu, maka keperluan asas mereka juga mampu dijaga. Apa pula berkaitan rumah mampu milik dan kualiti kehidupan? Perkaitannya ialah apabila rumah mampu milik ini merupakan rumah yang kondusif dan selesa untuk isi rumah, maka isi rumah juga akan berada dalam keadaan bahagia. Tambahan pula, ada anak-anak di dalam isi rumah tersebut yang masih belajar, maka suasana untuk mereka belajar adalah lebih baik dan akan menghasilkan generasi yang bijak pandai. Seterusnya, kami memilih Kampung Budi di Bacok, Kelantan sebagai tempat kajian kami kerana di situ terdapat perumahan yang telah terbengkalai selama 11 tahun, di mana projek perumahan ini telah bermula pada tahun 2010. Terdapat dua objektif kajian, iaitu objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti faktor kegagalan projek perumahan di Kampung Budi, seterusnya mengkaji kesan kegagalan projek perumahan. Kajian ini hanya menjurus kepada projek perumahan sahaja. Kami juga menggunakan dua kaedah metodologi kajian, iaitu kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kuantitatif, iaitu soal selidik dan kajian literatur. Metodologi kajian yang pertama adalah kaedah soal selidik. Kajian kuantitatif yang dibuat iaitu kaedah soal selidik yang bersesuaian dengan kaedah tinjauan, iaitu menggunakan instrumen soal selidik iaitu Google Form yang diedarkan oleh pengkaji kepada 30 orang penduduk di Kampung Budi, Bacok, Kelantan. Manakala metodologi kajian yang kedua adalah kajian literatur. Kajian literatur yang dibuat ialah ringkasan hasil daripada pembacaan berkenaan dengan tajuk kegagalan perumahan terbengkalai. Kajian ini terdiri daripada sumber artikel, jurnal, kertas seminar, majalah, kereta akhbar, halaman web, tesis yang terdahulu, esei bibliografi dan sebagainya. Faktor kegagalan projek pembangunan perumahan yang pertama ialah tiada penyelenggaraan. Menurut Haris Ashraf Aznan, ketiadaan penyelenggaraan mendorong kepada projek perumahan di Kampung Budi, Bacok, Kelantan terbengkalai. Tambahan pula, kurangnya pengurusan ini disebabkan oleh tiada perasaan untuk memiliki terhadap rumah yang diduduki dengan menganggapnya sebagai rumah sewa semata-mata. Selain itu, kawasan rumah perumahan yang telah terbengkalai sejak 11 tahun ini turut mengalami masalah keretakan yang kurang baik meskipun belum diduduki. Yang kedua ialah ketiadaan kontrak. Ketiadaan kontrak menyebabkan kebanyakan penduduk tidak membuat perjanjian antara pihak pemaju seperti harga, skop kerja dan dengan persetujuan kedua-dua belah pihak kerana penduduk yang berada di kawasan luar bandar agak kurang mengetahui perkara ini penting pada masa kelak.
Di samping itu, ketidaksepadanan iaitu mismatch antara penawaran dan permintaan rumah mengikut lokasi juga merupakan salah satu faktor kepada kegagalan perumahan. Hal ini adalah kerana cabaran dalam pembinaan rumah mampu milik melebihi permintaan rumah mampu milik di Malaysia. Pendapatan penduduk setempat yang amat rendah menyebabkan penduduk tidak mampu untuk membayar rumah tersebut, terutamanya penduduk yang menetap di luar bandar. Seterusnya, masalah aliran kewangan syarikat pemaju juga merupakan salah satu faktor kepada kegagalan pembinaan perumahan. Kontraktor dan juga pemaju bumi putera berkemungkinan akan mengalami kerugian setelah Perbadanan Prima Malaysia dijalankan setahun tetapi masih gagal memberi perubahan yang baik terhadap perkembangan bekalan perumahan mampu milik kepada golongan pertengahan di negara ini. Seterusnya, dapatan kajian dari segi kesan. Okey, kesan yang pertama adalah masalah ancaman keselamatan. Kawasan perumahan yang terbengkalai akan menggalakkan aktiviti tidak bermoral seperti aktiviti penagihan dadah dan pelbagai lagi gejala tidak sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana kawasan tersebut sudah ditinggalkan dan kesempatan ini digunakan mereka untuk melakukan aktiviti haram. Kesan yang seterusnya adalah masalah kesihatan. Projek perumahan terbengkalai yang sudah pastinya masih terbuka akan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes jika terdapat kawasan air yang bertakung yang akhirnya akan memberi kesan kepada penduduk setempat. Kesan yang terakhir, pembaziran sumber tanah. Pembaziran sumber tanah berlaku apabila tanah yang dibeli pada kos yang tinggi tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tanah yang sepatutnya menjadi kawasan perumahan dibazirkan kerana wujudnya aktiviti perumahan terbengkalai ini. Kesimpulannya, projek perumahan sememangnya tidak dapat lagi dinafikan bahawa akan memberi kemudahan kepada masyarakat setempat. Dalam kes di Kampung Budi, rumah terbengkalai selama 11 tahun. Ada yang telah membayar rumah itu dengan tunai. Namun projek yang terbengkalai seharusnya terus diambil berat oleh pihak berwajib kerana ia akan memberi perspektif yang negatif kepada tatbik urus sebuah kerajaan tempatan ataupun negara itu sendiri. Rumah mampu milik ini amat memainkan peranan yang penting untuk melahirkan generasi yang akan memimpin negara kerana dengan keselesaan akan memberi impak kepada pemikiran mereka. Usaha pihak kerajaan untuk membina semula projek perumahan amatlah dihargai kerana ia sangat membantu rakyat untuk mencapai negara maju menjelang 2050.